Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا علما نافعا يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah yang dikasih muliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat para jemaah yang dirahmati, dikasihi lagi disayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah SWT di pagi yang penuh kebahagiaan, keberkatan, di bulan yang penuh kemuliaan ini, kita ditempatkan oleh Allah SWT semata-mata dengan rahmat, kasih sayang, inayah dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardhu subuh berjemaah dan dapat kita melangsungkan lagi dalam pelajaran tafsir ya. Jadi insya-Allah segera meneruskan, kita lihat surah An-Nisa ayat yang ke-93. Surah An-Nisa ayat yang ke-93. Baik, sebagai renungan kita pada ayat yang lepas, maka Allah Ta'ala tegangkan hukum, iaitu orang yang membunuh secara tak sengaja. Seperti mana yang saya telah jelaskan dahulu, dalam berlaku pembunuhan ini ada 3 jenis ya. Yang pertama dahulu, bunuh tak sengaja. Atau sebagai contoh lah kan. Yang tak sengaja tu contohnya, macam kata-kata, ada 2 orang masuk dalam hutan pergi memburu, tertembak kawannya, diingatkan itu binatang buruan. Itu tak sengaja ya. Okey, baik. Baik, dan sekarang ni yang kedua pula, iaitu bunuh dengan sengaja. Ini yang paling berat sekali. Yang paling berat sekali ya. Maka di sini Allah Taala bagi ancaman terhadap orang yang membunuh secara sengaja. Tak boleh ya. Sebab nak bunuh orang ni, dia kena ada dengan hak dia yang dibenarkan oleh syariat. Ada ya. Dalam hukum qisas dan hukum hudud. Itu yang diizinkan. Okey. Jadi insya-Allah kita lihat pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Allahu Akbar ya. Jadi kalau kita tengok sepanjang sebentar lalu je, nampak ayat ini ayat celaan. Dan juga kemurkaan Allah Ta'ala. Malahan di sini ada 3 perkara yang Allah Ta'ala timpakan ke atas orang yang sengaja nak bunuh orang ya. Tak. Baik. Jadi setelah mana Allah menjelaskan tentang hukum pembunuhan kerana tak sengaja itu kerana tersilap. Jadi Allah kemudian jelaskan pula tentang hukum pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Inilah yang paling berat sekali. Baik, sebab tu Allah Ta'ala berfirman,
Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Ya, dan barang siapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja. Sebab itulah jangan bergaduh sikit-sikit. Kira nak hentam orang tu, dia kira dia selamat, orang mati pun tak apa. Tak boleh ya. Jangan begitu. Jadi ini merupakan ancaman dan juga peringatan yang keras terhadap orang yang melakukan dosa besar ni. Itu dosa besar ya. Setiap dosa besar itu ada ancaman. Ancaman dia itu dengan kemurkaan Allah dan juga azab. Itu yang benda yang boleh berat ya. Jadi pembunuhan dengan sengaja nak bunuh. Memang betul-betul dia niat nak bunuh. Ni dia panggil bunuh dengan niat. Ya. Sebab tu kalau kita tengok pergi ke mahkamah hari sekarang pun, kalau berlakunya kematian, dia akan ada sama ada dengan niat ataupun tanpa niat itu akan dibicarakan ya. Baik, jadi hak sini, maka pada beberapa ayat dalam Quran Allah telah gandingkan dengan dosa syirik. Nak katanya, bunuh seorang mukmin tu dengan sengaja, maka ya hampir dosanya bawah pada dosa syirik, tapi hampir. Tu je. Baik, sebab tu kalau kita lihat contohnya dalam surah Furqan ayat 68, ba'nadzal syaitan wajim walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Allah kaitkannya, dan orang-orang yang tidak beribadat kepada kepada Tuhan sembahan yang lain bersama Allah, iaitu mana orang yang tak syirik ya, Allah katakan, dan tidak membunuh jiwa. Tu Allah kaitkan, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Alasan mana maksud dia? Yang diizinkan oleh syarak yang sebut tadi, hukum hudud. Dalam hukum hudud dan hukum qisas. Baik. Malahan dalam surah An'am Allah Taala juga berfirman, nak cerita ni benda ni apa? Bunuh orang dengan sengaja ni benda yang dosa amat besar. Jangan anggap benda ini kecil. Malahan kalau kita menyakitkan hati saudara kita pun dah teruk dah. Apatah lagi nak menyakitkan fizikal dia. Malahan sampai terbunuh. Allahu Akbar. Ya. Tu. Tapi itulah kelemahan zaman sekarang. Ya, sebenarnya saya kata tu, hukum dia hampir sama juga. Orang yang mandu memabuk, langgar orang sampai mati, ya, dia termasuk juga. Termasuk dengan sengaja. Dia kata dia tak sengaja. Dah dia mabuk, dia mandu buat apa? Dia tahu benda tu risiko. Sebab sebabnya tidak ada lagi undang-undang Islam yang dijalankan ya. Mana-mana negara sekalipun hal ni. Sebab tu kebanyakan bebas. Kebanyakan bebas berlaku. Tahu baik ya? Tak apalah. Jadi dalam surah An'am ayat 1 Allah Taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun." Tengok Allah kaitkan tentang membunuh sengaja ni. Jadi Allah perintah Nabi Muhammad beritahu kepada umat dia, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, marilah aku bacakan apa yang diharamkan ke atas kamu oleh Tuhan kamu, iaitu janganlah kamu menyekutukan sesuatu dengan dia. Itu yang paling berat sekali lah. Dosa yang paling besar yang tak terampun sekali adalah syirik kepada Allah Ta'ala. Ya, tengok dalam beberapa surah Allah sebut dah, Allah boleh ampunkan dosa-dosa walaupun besar yang mana sekalipun, tetapi syiriklah dosa yang paling Allah Ta'ala cemburu sekali. Yang tak diampunkan melainkan dengan bertaubat. Itu yang pertama ni. Baik, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa. Maknanya khidmat kepada ibu bapa ya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut kemiskinan. Ni hak zaman dulu ya. Sebab mereka takut anak tadi akan berkongsi makan dengan mereka, hilang rezeki mereka. Jangan takut ya. Allah yang beri rezeki ya, bukan kita bagi rezeki. Sebab tu Allah jelaskan, kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Mereka tu anak-anak tadi. Tu. Sebabnya zaman jahiliah tu kan, bukan semua saya kata, ada sebahagian. Sebahagian kita panggil daripada kaum ya, bukan semua.
Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji. Orang keji ni kalau yang banyak tafsir Ibn Abbas adalah zina. Sebab tu yang paling keji sekali ya. Nah, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Jadi apa-apalah yang orang tahu ke orang tak tahu Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Ni. Ini jiwa yang diharamkan Allah ni jiwa mukmin untuk membunuhnya. Melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Benar itu dibenarkan oleh agama, oleh syarak. Demikian itulah yang diperintahkan kepada kamu supaya kamu memahaminya. Kena fahamnya. Sebab tu kenapa contoh ni kata ni Allah Taala Allah Taala turunkan satu hukum lain, hukum qisas. Tu kita akan datang ayat nanti Qisas. Sebab qisas ini adalah Allah Taala bagikan guideline. Jadi tembok supaya manusia mikir. Kalau dia buat orang, kalau dia bunuh orang, sanggup tak dia pula kena dibunuh. Itu. Itu apa? Balasan yang setimpal. Supaya manusia takut, manusia gerun. Jadi manusia tak akan buat. Allahu Akbar. Inilah hikmahnya kita lihat dalam hukum hudud. Hukum hudud ni, kalau kita tak faham, kita rasa apa? Hukum hudud ni sikit-sikit. Kalau mencuri nak potong tangan. Sikit-sikit sana nak kena itu, nak kena ini. Seolah macam nak bunuh orang. Jawapannya tidak. Hukum hududlah hukum yang menyelamatkan manusia. Sebab manusia takut jadi. Manusia akan jadi takut. Dia kena jaga diri dia. Dia kena buat baik pada orang. Baru dia selamat. Kalau dia rasa nak selamat, jangan buat jahat pada orang. Subhanallah. Amat hikmahnya hukum yang Allah turunkan. Kadang-kadang kita pula rasa hukum kita lebih hebat. Tu yang kita duk tekan hukum kita begini. Itulah yang duk bahas sana bahas inilah hukum Hukum manusia. Kejap begini, kejap begitu. Akhirnya sekali apa? Dengan kata lain, tidak adil. Tu. Tidak adil. Dalam Islam bukannya semua orang yang membunuh tu wajib dibunuh. Kalau hukum sivil tu dia kira seolah macam itu. Nampak tak? Kan dibalas begitu dah. Ataupun dia penjagakan apa. Sebagai contohnya kita lihat. Seorang bapak tak? Kalau dia contoh dia buat satu tiba-tiba terbunuhnya anaknya sendiri. Bukan tak nak bunuh, dia terbunuh Tak kenapa kata bapak tadi. Sebab anak tu ada harta dia. Islam bukan nampak tak? Betapa adilnya Islam. Kalau ikut sekarang ni, tak kira lah. Menyebabkan anak tu mati ke apa semua. Dia kata, awak kena mati juga. Sebagai contoh lah. Dan Islam tidak. Nampak tak? Okey, baik. Jadi banyak sekali ayat maupun hadis menjelaskan tentang haramnya pembunuhan. Apa lagi sesama Islam tak? Maka di antaranya hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima'i." Ni hadis sahih Nabi kata apa? Yang pertama sekali akan diqisas. Kisah ni akan dibalas dan akan dibalas ke atas manusia. Pertama sekali akan diputuskan pada hari kiamat adalah berkaitan dengan darah. Darah ni maksudnya nyawa lah kalau bunuh orang. Tu. Baik, mungkin kita pernah dengar. Selalu ustaz-ustaz kata, perkara yang pertama sekali akan disoal nanti solat. Betul Jadi dijawab oleh muhaddisin, solat itu adalah hak kita kepada Allah. Hak kita kepada Allah. Dan darah nyawa ini hak sesama manusia. Hak sesama manusia. Jadi hak kewajipan terhadap Allah Ta'ala yang pertama sekali, solat. Itu akan pertama kali akan tanya. Dan hak sesama manusia, ini. Kalau ada berlakunya pembunuhan. Maka itulah yang akan diambil terlebih dahulu pada hari kiamat nanti. Allah menunjukkan apa? Beratnya lah kalau bunuh tu. Baik. Dalam hadis lain pula yang diriwayatkan oleh dalam kitab Abu Daud daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul mu'minu mu'niqan salihan ma lam yusib daman haraman,
Fa idza asaba daman haraman ballaha. Ini satu benda yang kita panggil ancaman. Tengok Nabi kata apa? Seorang mukmin, seorang mukmin. Nabi kata, sentiasa menjaga perjalanannya, perjalanan hidup dia terjaga jadi orang yang lurus dalam beragama. Dan bagus selama ia tidak menumpukan darah yang haram. Dan yang haram itu yang tak boleh lah. Jika dia menumpukan darah yang haram, maka maka terjauhlah perjalanannya. Terjauh perjalanan dia itu daripada jalan kesolehan. Jadi makna seorang tu tak anggap soleh, walaupun dulu dia buat kerja soleh, tapi dia sanggup bunuh orang sebagainya. Allahu Akbar ya. Baik, dalam hadis lain juga ada disebutkan la zawalud dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslimin. Subhanallah. Tengok ya. Nabi SAW bersabda, hilangnya dunia, makna kalau hilanglah harta benda kau sekalipun, lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Tu lah. Nak bunuh orang Islam itu amat berat. Amat berat daripada kita hilang habis, rumah terbakar, harta habis semua hilang belaka. Jadi Papua Kedana kan. Tapi Nabi kata bunuh orang terlebih teruk lagi daripada keadaan tadi. Tu dah. Inilah persoalan yang timbul ya. Ini saja saya nak buka dah. Macam mana puak-puak Syiah pula mereka menghalalkan darah orang Islam? Masuk orang Islam ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya? Sebab tu mereka tu terutamanya kalau dalam bulan Muharram. Dalam bulan Muharram ya. Kalau di negara yang Syiah kuat, negara yang Syiah kuat ya, maka mereka ini akan bersengketa dengan mukmin dan bunuh orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, bagi mereka dapat pahala. Subhanallah. Ajaran apa tu? Nampak tak sesat dah? Memang sesat. Tapi sebab kita ni tak tahu banyak tentang hal Syiah kan, jadi kita lebih diam ni. Malahan kita tengok ustaz-ustaz kita yang kita panggil ulama ke di Malaysia ni, lebih marah pada Wahabi daripada marah pada Syiah. Padahal Syiah tu lebih teruk lagi. Itu lebih bahaya lagi. Ya, lebih bahaya lagi sebab apa? Dia boleh bunuh kita. Kalau orang kita yang berfaham Wahabi sekalipun, dia tak bunuh kita. Yalah. Allahu Akbar. Okey. Baik tu. Jadi maka timbulnya persoalan. Apakah taubat seorang yang membunuh orang dengan sengaja tadi akan diterima ataupun tidak? Taubat dia. Tu dah. Baik, maka di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpendapat bahawa taubat orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tidak diterima. Tu pendapat dia, tak apa ya. Jadi makna berat bagi dia tak. Ya, taubatnya tak diterima. Okey, kita tengok yang lain pula. Baik, Imam Bukhari dalam hadis dia diriwayatkan daripada Ibnu Jubair radhiyallahu anhu, katanya penduduk Kufah berbeza pendapat dalam masalah ini. Tu ulama-ulama zaman dulu pun berbeza pendapat ya. Taubat mereka diterima atau tidak. Baik, kemudian Ibnu Jubair tidak. Kemudian dia pun bertemu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk bertanyakan kepadanya. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pun baca ayat ni, yang kita tafsir sekarang ni. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam. Tu dia ambil terus dari ayat Jahannam, dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Jadi sebab itu kata Ibn Abbas, ayat ini adalah yang terakhir dalam masalah ni, masalah bunuh dengan sengaja, dan tidak ada yang menasahkan, tidak menghapuskan. Jadi dia berpendapat bahawa tidak ada taubat. Itu pendapat Ibn Abbas. Okey, baik, sementara yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim dengan Nasa'i hampir semakna dengan hadis tersebut. Okey, cuma jumhur ulama. Jumhur ulama di kalangan as-salaf maupun khalaf, ulama-ulama masyhur orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja masih tu ya. Hak ni dia pegang masih boleh bertaubat. Boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila dia bertaubat kembali kepada Allah dengan mengerjakan amal soleh, tunduk kepada perintah Allah, nescaya Allah akan
menggantikan keburukannya dengan kebaikan, menjadikan yang terbunuh itu redha kepadanya, dan tidak akan dituntut pada hari kiamat. Itu kalau orang yang bertobat dengan betul-betul lah. Tapi ingatlah, pada slot yang lepas, orang yang bunuh tak sengaja tu kena 100 ekor unta. Ingatlah, ini pun sama juga, kena 100 ekor unta tapi lebih berat lagi. Unta yang lebih mahal lagi daripada yang dulu, kalau bunuh dengan sengaja, ya. Allahu Akbar. Tu. Jadi sebab itulah, ya, dalam surah Furqan Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Okey, Allah sebut tidak membunuhkan jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, itu hukum hudud sebagainya, dan tidak berzina. Barang siapa melakukan demikian, nescaya dia mendapat pembalasan dosanya. Dia akan dibalas ganda, iaitu akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina. Tu yang kalau tak sebab taubat, ya. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Ada tu. Kecuali orang yang bertaubat. Ini yang ulama salah dah khalaf pegang, sebab Allah sebut kecuali orang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka itu diganti oleh Allah dengan kebajikan, dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, ini yang sampai sekarang kita pegang, ya. Walaupun dia buat apa dosa sekalipun, masih lagi boleh bertaubat. Sebabnya orang syirik pada Allah Ta'ala pun boleh bertaubat, ya. Jadi kalau bunuh orang sekalipun, ada lagi jalan untuk bertaubat. Tapi jangan pandang benda itu mudah, ya. Benda itu berat. Baik. Baik, cuma di sini kalau kita lihat dalam perbahasan ayat kita ini pun, kalaulah orang tu memang sengaja, memang sengaja nak bunuh orang, kadang-kadang betul marah sangat kan, marah sangat, dia ni tak boleh hidup, tak boleh biar, kita kena bunuh dia. Allahu Akbar. Itulah yang Allah Ta'ala jelaskan dalam ayat ini. Allah sebut fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Tu kalau tak sebab taubat, ya. Neraka Jahannam tempat dia. Khalidan fiha, kekal dalamnya. Kekal tu tak boleh keluar. Tu kalau tak bertaubat, ya. Jadi nak kata-kata, jadi seperti mana syirik, bunuh orang dengan sengaja pun dosa besar, amat besar. Sebab Allah sebut kekal dalam neraka. Itu kekal satu. Kemudian Allah sebut lagi, wa qadiballahu alaih, dan Allah murka ke atasnya. Bila sebut Allah murka nanti pada hari kiamat, Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat. Itu cukup bahaya, ya. Baik, wala'anahu, dan Allah Ta'ala melaknatnya, kutuk. Tidak ada keberkatan dalam hidupnya. Orang Islam apa bunuh orang. Tu, ya. Tu dah. Wa'adda lahu 'adzaban alima. Serta Allah menjadikan azab yang besar baginya. Azab besar maksudnya neraka lah. Tu. Jadi dalam hal ini, inilah yang dipegang oleh Ibn Abbas tadi tak? Sebab dia kata dia kekal dalam neraka, iaitu tidak ada taubat. Itu bagi dia lah. Tapi bagi jumhur ulama kita, masih lagi. Sebab Allah Ta'ala cerita pada ayat lain. Tu. Jadi hukuman itu hukuman yang amat berat. Hukuman yang amat berat tadi. Baik. Namun hal tersebut, nampak, ya. Itu sekiranya kata ulama bagi orang musyrik. Orang musyrik ini mereka yang tidak beriman atau berkata lain, macam orang munafik dan sebagainya, bunuh orang beriman. Itulah. Itu yang mereka akan kekal dalam neraka. Jadi adapun ayat ini, ayat yang bagi orang mukmin ini bertentangan dengan zahir ayat yang kita baca tadi. Baik, oleh sebab itulah kita kena lihat apa perbahasan ini secara sama seperti mana yang dilihat oleh ulama-ulama ayat dengan ayat yang lain. Baik, antaranya surah Az-Zumar. Dan surah Az-Zumar Allah Ta'ala berfirman, ma'nazil syaitan wajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Bukan satu ayat, ayat banyak.
Cuma yang kita tahu pandangan Ibn Abbas itu pandangan dia sendiri ya. Okay. Jadi Allah sebut, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, hai hamba-hambaku yang melampaui batas, buat dosa dan sebagainya terhadap diri mereka sendiri. Tak semayang kau tak apa kan? Hak syirik pun sama. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Tu Allah sebut tu. Jangan kamu berputus asa pada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Itu yang diambil ulama kita. Allah boleh ampun semua dosa. Semua dosa ya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat Quran dan juga hadis sama. Sebab hadis ada Rasulullah kata dah, ya. Kalau dosa sepenuh antara langit dan bumi, ya, dosa antara langit dan bumi penuh sekalipun, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Cumanya muslimin dan muslimat Allah Ta'ala, dalam hal ni janganlah kita merasa mudah ya. Tak apa mati, orang tu tak apa, nanti kita bertaubat je. Tu tak. Makna orang tadi iman lemah. Kita kena yakin mana azab yang dahsyat. Yang Allah boleh kenakan ke atas orang yang bunuh orang tadi. Allah baik. Baik ya. Jadi oleh sebab itulah kalau kita lihat sebab Allah sebut dalam ayat tadi Allah boleh ampun semua dosa. Jadi apa dosa sekalipun. Jadi ini merupakan umum. Sama ada dosa kufur, syirik ke, ataupun orang jadi munafik ke, orang yang bunuh ke, orang fasik ke, apa sekalipun, Allah boleh ampunkan dia bila dia bertaubat. Jadi siapa yang bertaubat daripada dosa tadi, apa-apa dosa dilakukan dengan taubat yang sebenar, Allah Ta'ala maha pengampun. Allah maha pengampun. Jadi sebab tu ayat Quran bukan sekali dua, berkali-kali Allah sebut, jangan kamu berputus asa pada rahmat Allah. Jangan rasa kecewa dengan rahmat Allah. Allah boleh ampun apa dosa sekalipun. Itu ya. Jadi apa yang pernah buat dosa sekalipun, Allah boleh maha mengampun. Dan muslimin dan muslimat Allah Ta'ala, apatah kita ni berada di bulan Ramadan. Ni kita dah akhir dah ni. Dah masuk pula akhir dah. Tinggal berapa hari lagi? Minggu ni lah. Ini hari Ahad. Dah hujung minggu ni dah. Raya dah. Habis dah. Inilah kesempatan kita ambil. Banyak beristighfar. Banyak beristighfar insya-Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala kesilapan dosa-dosa yang kita lakukan dahulu. Baik. Jadi begitulah juga kalau kita lihat surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 48, ba'da billahi syaitanir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini nak kuatkan lagi ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tak ampun dosa syirik tu kalau tak bertaubat. Dan dia mengampuni segala dosa selain daripada syirik itu. Okey. Jadi apa kita ambil pada ayat yang ni pada surah Nisa, Allah sebut dosa syirik ni memang dosa yang tak dapat, tidak, yang semestinya hanya dengan bertaubat sahaja. Hanya dengan bertaubat sahaja. Adapun dosa yang lain Allah sebut dia mengampuni segala dosa selain daripada syirik. Jadi maknanya Allah boleh mengampunkan hak yang lain. Sebab tu bagi kita ni Ahlussunnah wal Jamaah tentang orang melakukan dosa besar selain daripada syirik ya. Baik, kalau dia tak bertaubat, tidak semestinya dia kekal dalam neraka. Ini terpulang kepada hak Allah Ta'ala. Ya, kalau Allah nak ampunkan dia, itu hak Allah Ta'ala. Kalau Allah nak azabkan dia terlebih dahulu dan kemudian keluarkan dari neraka, itu juga hak Allah Ta'ala. Tu ya. Itu dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang melakukan dosa besar selain daripada syirik boleh diampunkan lagi. Semua ada beberapa ayat yang tadi ya, yang Allah sebut Allah boleh ampunkan selain daripada syirik. Tu ya. Baik. Itulah ya. Inilah kalau kita tu cukup masyhur lah. Kalau kita orang masih ingat dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim ada cerita dah tentang seorang Bani Israel yang bunuh 100 orang tu sebab dia nak tanya apa? Ada tak pintu taubat? Dah orang ni kata tak ada, lebih baik tak boleh bunuh terus. Bunuh terus habis sampai cukup 100. Bila bagi orang yang hak dia yang hak dia kata nak dah 100 dibunuh dah. Bagi pada orang lain satu, orang lain kata ada. Kalau tidak dia pun kena juga. Tu ini cerita ni cukup masyhur. Dia bertanya pada orang alim. Sebab tu kita ni nak tanya-tanya orang betul-betul alim.
Tidak nanti macam-macam pula. Iaitu ada tak lagi peluang dia untuk bertaubat kan. Jadi orang alim tu kata, orang lain kata apa? Siapa yang boleh halang kau daripada bertaubat? Kalau orang lain sebelum tu kata, tak ada dah. Tak minta taubat, bunuh terus senang. Dah. Tu yang dia tunjukkan. Yang dia tunjuk apa? Dia tunjukkan dia bagi nasihat, pergilah pada satu tempat, keluar pada tempat dia. Itu yang ulama ambil lah. Kalau tempat kita tak boleh berubah, kita kena pindah. Kita pindah ya. Pindah untuk berubah, selamatkan iman tadi. Dan akhirnya kita nak cerita hak yang orang Bani Israel ni lah. Pertengahan jalan dia mati dah. Dia pertengahan jalan dia mati dah. Tak sempat lagi, tapi nak sampai nak buat amal ibadat. Tu yang Allah Ta'ala turunkan malaikat kan. Duk balah pula malaikat ni. Hak seorang kata dia ni tak pernah buat baik, aku nak masuk neraka. Hak seorang kata dia keluar nak buat idah ni, nak ambil. Duk balah ya. Akhirnya Allah Ta'ala suruh apa? Sukat. Hak mana dekat, maka idah. Dengan takdir Allah Ta'ala, ke arah hak baik itu dekat. Jadi maka dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala dengan rahmat Allah. Subhanallah. Ya. Tu. Jadi sebab itulah. Jadi kita tengok ayat ni, maka Allah sebut, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Itu dia panggil takhwif, untuk menakut-nakutkan secara yang berat. Barang siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Tu dia panggil takhwif, ni ancaman yang berat lah. Kalau bunuh orang sengaja, suka-suka aja, nak tunjuk ni dia hebat, dan dia boleh buat, tunggulah neraka jahanam tempat dia. Allahu Akbar. Itu yang Allah bagi takhwif dah. Baik, wa qadiballahu alaihi. Tu dah. Jadi dah kekal dalam neraka dan Allah Taala murka kepadanya. Nauzubillah min zalik ya. Kalau Allah Taala murka ni, maknanya orang tu tak akan selamat dah. Itu jadi ya. Wa la'anahu, dan mengutuknya, tu laknat atasnya. Itu dijauhkan rahmat dia. Wa addalahu 'adaban 'azima. Dan menyediakan azab yang besar baginya. Jadi kata Abu Hurairah. Ini kata Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah dan juga ulama salaf. Baik, ini adalah balasan bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Jadi apabila Allah Ta'ala nak untuk balasnya, maka Allah balaskan seperti ayat tadi. Iaitu dia akan kena masuk neraka sebagainya. Baik, namun demikian, namun demikian Allah Ta'ala dengan limpah rahmatnya, masih lagi Allah Ta'ala bagi jalan kepada manusia untuk bertaubat. Kalau tak, maka akan jadilah seperti mana kata Ibn Abbas ya, iaitu orang yang bunuh orang mukmin dengan sengaja wajib masuk neraka. Dan sebab itu pendapat Ibn Abbas. Jadi ada juga di kalangan ulama-ulama yang sehampir dengan pendapat yang tadi. Baik. Namun demikian pendapat yang paling banyak sekali, pendapat yang paling banyak sekali adalah sebab Allah Ta'ala Maha Pengampun. Kalau orang tadi bertaubat dan sebagainya, tu je. Baik. Baik, cuma dalam masalah ini, dia tak ceritakan kepada kita tentang apa? Tentang apa yang saya sebut yang slot yang lepas tu, kena 100 ekor unta dah. Ini tak. Tapi Allah hampir pada yang tadi, tapi ini dia lebih ditekan, dia ni kena bayar cepat berbanding pada hak dulu. Hak dulu tak sengaja. Hak tak sengaja tu ada tempoh lagi. Itu kena lihat pada kitab-kitab fiqh. Kitab fiqh lah ada yang ataupun perbahasan di antara ulama ya. Maksudnya ada waktu yang diberikan kepada waris. Waris pembunuh ya. Dan demikian juga yang mereka ini kena bayar dengan lebih cepat lagi. Tapi semua tu itu asal pampasan ya. Tapi itu kalaulah dimaafkan oleh pihak mangsa, pihak mangsa kan, dia tetap kena buat baik juga kepada keluarga si mangsa dan sebagainya, hak yang macam dulu ya. Okey, baik. Jadi di sini muslimin dan muslimat yang berkata Allah SWT, ingatlah
Jadi Allah SWT tentang perkara-perkara yang dahsyat ni, maka Allah Ta'ala bagi ancaman dengan bentuk neraka dan kekal dalamnya. Neraka kekal dalamnya. Dan itu sebagai kita ni, orang yang beriman, betul-betul beriman, berpegang. Berpegang. Maksudnya apa? Perkara ni hendaklah dijauhi. Ya. Itu dia Islam dia. Islam ni dia bagi apa? Bagi hukuman supaya orang jangan menghampiri. Supaya orang jangan menghampiri perbuatan tadi. Sebab tu dengan Al-Quran Allah sebut la taqrabuz zina. Jangan kamu menghampiri zina. Orang kata jangan hampir, bukan yang sepatutnya jangan kamu berzina. Berzina tu kena teguh kan. Ini jangan kamu menghampiri zina. Subhanallah. Jadi sebab tu apa? Ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan tentang hukum ahkam ni, hukum hudud sekalipun, bukan kita kena terus nak laksanakan. Nampak tak? Tapi bagi peringatan. Ya? Jangan kamu sekali-kali mendekati benda ini. Kalau kamu mendekati, nanti kamu akan buat. Bila buat, kamu kena hukum. Ya? Hikmah ya? Ya? Tu. Baik. Baik, ada juga yang mengatakan, ya, sebab tadi ada Allah sebut kekal. Kekal. Ada juga yang ditafsirkan, atau kalau orang tahu bila lihat dengan surah An-Nisa ayat 93 pula, iaitu ditafsirkan makna kekal itu berada dalam neraka waktu yang lama. Makna diazab dengan lama kalau nak dikeluarkan sekalipun. Itu kalau orang tahu hukuman daripada Allah SWT. Baik, ya, sebabnya apa? Sebabnya ada riwayat yang mutawatir, yang tak boleh disangkalkan lagi. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi adna dzarratin min imanin. Ini menunjukkan bahawa masih ada lagi peluang seorang tu nak selamat daripada neraka. Tapi selamat ni maksud dia bukan dia tak masuk neraka, mungkin dia masuk neraka dulu. Tapi jangan angan-angan macam tu ya. Baik, sebab Nabi kata yakhruju minan nari, akan keluar daripada neraka. Iaitu Allah akan buat keluar daripada neraka tadi. Man kana fi qalbi adna dzarratin min iman. Siapa sahaja yang dalam hatinya terdapat keimanan meskipun lebih kecil daripada sebesar zarah ataupun sebesar biji sawi. Tu ya. Jadi maknanya daripada hadis Nabi SAW kita beritahu dah, maknanya dah, kalau orang yang beriman takkan kekal dalam neraka. Lambat laun dia akan keluar juga. Tapi wallahu a'lam. Sebab tu mungkin di sini ulama ambil juga maksud kekal tadi bagi orang yang bunuh tadi kan. Hukum bunuh kekal makna apa? Berada lama. Berada lama dalam neraka. Sebab dia ada iman lagi. Kemudian Allah akan keluarkan dia. Tapi itu wallahu a'lam. Tak tahu bila orang boleh keluar pula. Ya. Tak tahu boleh keluar bila pula ya. Tu. Allah Akbar. Okey ya. Baik, kita tengok satu ayat ya. Baik baik, dalam yang akan datang ni pula iaitu ini pula ada yang ketiga. Yang ketiga itu dalam masalah konteks pembunuhan dipanggil syibhul amad. Syibhul amad ni mana menyerupai sengaja. Dia bukan nak bunuh tapi menyerupai sengaja. Okey, macam mana? Sebagai contohnya, dia marah pada seorang tu. Dia ambil kayu, dia pukul. Pukul tu bukan pukul niat nak pergi pukul mati. Tapi orang tahu dengan takdir Allah pukul-pukul, orang tu jatuh juga, mati. Tak sengaja. Nak kata tak sengaja sebab dia apa? Dia pukul tadi sengaja. Nak kata dia nak bunuh, dia bukan niat nak bunuh. Okey, ini dipanggil syibhul amad. Dia tengah-tengah tadi ya. Tengah-tengah tadi dipanggil syibhul amad. Hak yang mula-mula tu bunuh sengaja tu dipanggil amad, dengan sengaja. Ya. Hak yang tadi ya. Hak tu dengan hak amad tu. Baik, yang hak yang dulu, hak tu yang tak dipanggil khata'. Khata' tu tak sengaja. Tak sengaja, tak ada maksud langsung. Tapi apa yang berlaku? Nak tembak burung, tembak orang. Okey, itu tadi. Yang yang kita perbahasan tadi adalah apa? Hak tu hak sengaja. Hak yang sekarang ni antara soal dia hukum dia antara apa?
nak kata sengaja, hampir sengaja. Sebab dia pukul. Tapi dia tak niat pun nak bunuh. Tak niat pun nak bunuh. Tapi orang tu mati dengan sebab dia pukul tadi. Okey, tengok ayat seterusnya. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Ini bentuk yang ketiga ni. Jadi Allah sebut, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah. Pergi perang ni sebab ni ada sebab nuzul sebab nuzul Okey. Apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepada kamu, kamu bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Kerana di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmatnya ke atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Okey, saya nak ringkas cerita dia. Mana? Sebab ini dalam buku taklim pun ada. Cerita ini sahabat berjumpa dengan musuh. Berjumpa dengan musuh, kita tahu kan? Sebab dia orang yang seorang lagi musuh, tapi orang ni bagi salam. Bagi salam dia menunjukkan dia orang beriman, tapi dia pernah bersama musuh. Jadi yang sahabat ni ingatkan orang ni bagi salam tadi sebab nak selamatkan diri pada dia. Dia bunuh juga. Ni hampir yang saya pernah cerita dulu tu. Dia bunuh orang tadi. Sedangkan orang tadi mengaku dia sebagai Islam, tapi cuma dia berada di barisan musuh. Di barisan musuh tadi. Jadi hak ni Allah Ta'ala bagi kritik kepada sahabat yang bunuh. Kamu ni kena selidik dulu. Kena selidik dulu. Orang ni betul-betul. Mana dalam perang pun tak boleh bunuh orang begitu je. Kalau orang tu sebut perkara yang berkaitan dengan Islam. Kena berhati-hati. Sahabat ni bunuh. Dia bunuh ni atas ijtihad dia. Atas ijtihad dia, orang ni sengaja nak selamatkan diri. Itu yang kemudian peristiwa ni ada sahabat yang melihat, balik cerita kepada Nabi SAW. Itu yang Nabi kata, Nabi panggil dia. Nabi kata, adakah kamu telah membelah dadanya? Belah dada ni tengok hati dia. Betul tak ni orang beriman? Yang kamu tahu dia orang kafir ke? Jadi kamu tak tahu. Jadi kalau orang bagi salam, tapi kita ambil zahir je, dia sebagai orang Islam. Itu hukum dia tadi. Okey dah. Okey dah ni. Jadi sebab nuzul dia. Sebab nuzul dia. Ini terdapat dalam riwayat Imam Ahmad daripada Ikramah. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, seorang laki-laki daripada Bani Sulaim. Dia melalui serombongan sahabat Nabi SAW yang sedang dia ni sedang menggembala kambing. Menggembala kambing dah. Lalu dia mengucapkan salam kepada mereka. Tapi ni saya kata ni lain sikit pada cerita dalam peperangan tadi. Dia ada beberapa sebab nuzul Maka sahabat berkata, dia bagi salam kepada sahabat tadi. Sahabat yang lalu dia kata apa? Dia mengucapkan salam kepada kita supaya dia selamat daripada kita. Itu yang kata mereka. Lalu mereka pun menyerang dan bunuh dia. Penggembala kambing tadi. Tu. Kemudian para sahabat bawa kambing yang mereka rampas tadi kepada Nabi SAW. Maka turun ayat ini. Baik, ini yang diambil oleh Ibn Abbas tu. Iaitu dia dikatakan bahawa ini kesilapan sahabat tadi. Sebab mereka bunuh orang tadi, diangkat mereka tu orang kafir. Baik, Imam Tirmizi pula riwayatkan hadis ini. Jadi katanya hadis ini Al-Hasan. Baik, dan juga malah diriwayatkan juga daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Banyak kan? Imam Al-Hakim juga diriwayatkan. Yang dikeluarkan daripada Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, dalam riwayat Bukhari dan diriwayatkan juga Ibn Abbas. Ibn Abbas
Wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'mina. Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepada kamu, kamu bukan seorang mukmin. Baik tu. Baik, dia berkata dahulu ada seorang laki-laki yang sedang menggembala kambing lah. Tu dia. Hampir sama dia. Lalu berlalu di hadapannya beberapa orang sahabat kaum muslimin tadi. Lalu dia pun mengucapkan bagi salam kepada mereka. Tapi kaum muslimin tadi menganggap orang tadi musuh mereka, bagi salam tadi nak lepaskan diri dia. Mereka bunuh dan merampas kambing tadi. Itu yang Allah Ta'ala turunkan apa dia, ayat ini. Itu yang banyak gitu ya. Itu. Okey. Dalam riwayat Bukhari yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ada Rasulullah berkata kepada Miqdad. Kepada Miqdad radhiyallahu anhu, "Idza kana rajulun mu'minun yukhfi imanahu ma'a qaumin kuffarin fa azhara imanahu fa qataltahu fa kadzalika kunta tukhfi imanaka bi Makkah min qablu." Nabi kata kepada Miqdad. Jadi maknanya Miqdad ni hak yang bunuh dalam perang. Hak ni riwayat yang kedua ya, sebab nuzul yang kedua dalam perang. Baik. Nabi kata apa? Bila tu dia adalah ni bila mana Miqdad dipanggil oleh Nabi ya. Nabi kata kamu belah dada dia. Tu. Kemudian Nabi cerita tak? Dia adalah seorang lelaki mukmin. Orang kata tu lah, dia adalah seorang lelaki mukmin yang menyembunyikan keimanan dan di tengah-tengah orang kafir. Maknanya dia beriman, tapi dia duduk orang kafir. Mungkin dia terpaksa. Terpaksa duduk lah. Lalu ketika ia menampakkan keimanannya, iaitu dia bagi salam kepada kamu, mengapa engkau membunuhnya? Kau membunuh dia bagi salam. Padahal keadaan kamu dahulu macam tu juga. Dulu kamu macam tu juga. Yakni kamu sembunyikan keimanan kamu ketika kamu berada di Mekah. Sebelum boleh berhijrah ke Madinah tak? Mereka beriman. Tapi mereka sembunyikan iman mereka berada di Mekah tak? Kalau tidak, mereka tak selamat dengan orang kafir. Nabi bagi tamsil kepada Miqdad. Ya? Kenapa kau bunuh orang yang bagi salam kepada engkau ni? Dulu engkau pun sama. Masa di Mekah dulu, kau beriman. Tapi kau tak sebut pun iman kamu kepada orang kafir Mekah. Dia pun macam tu juga. Tak sepatutnya kamu bunuh dia. Tu ya. Nampak ya? Okey, baik. Ya. Baik, dalam ni apa? Dalam Imam Al-Bazar, semua daripada Ibn Abbas, belakang daripada Ibn Abbas katanya Rasulullah SAW mengirim sebuah pasukan pelatuh yang kecil ya, tak ramai tu tak. Bersama dengan mereka itu Miqdad bin Al-Aswad, yang tadi ya. Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, ketika mereka bertemu dengan satu kaum, mereka dapati kaum itu kaum tadi dah tengah lari bercerai-berai dah. Dan tinggallah seorang lelaki yang memiliki harta. Masih tetap di tempatnya. Lelaki itu berkata, aku bersaksi la ilaha illallah. Ini riwayat lain tak? Namun Miqdad menyerang dan bunuhnya. Bunuh juga. Salah seorang rakan Miqdad berkata, kenapa engkau membunuh seorang yang telah menyaksikan la ilaha illallah? Kenapa kau bunuh? Demi Allah katanya, aku akan ceritakan hal ini kepada Nabi SAW. Miqdad tak kata apalah sebab dia dah bunuh dah. Ketika mereka datang kepada Rasulullah, maka sahabat tadi bercerita, wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi ada seorang lelaki yang telah mengucapkan kalimah syahadah. Lantas dibunuh oleh Miqdad. Miqdad bunuh juga dia kata. Tu. Maka Nabi berkata, panggillah Miqdad. Kemudian bila datang Miqdad, maka kata Nabi, wahai Miqdad, kenapa engkau membunuh lelaki yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Bagaimana kamu boleh menghadapi kalimah la ilaha illallah itu kelak nanti? Kau bunuh orang yang mengucap tadi. Lalu turunlah ayat ini. Ayat yang kita bahaskan sekarang ni. Itulah yang Rasulullah katakan kepada Miqdad. Kamu dulu pun macam dia juga. Kamu duduk di Mekah, kamu kena sembunyikan iman kamu. Okey, di situ masalah tadi apa? Lelaki tadi hak ni ada harta dia, itu kambing-kambing dia. Sebab tu Allah sebut fa indallahi maghanimu katsirah. Jangan kamu duk tengok pada harta yang dia ada tadi. Tu. Kerana di sisi Allah ada banyak harta ni. Allah nak bagi kepada kamu tu lebih banyak lagi daripada yang kamu nak daripada orang tadi. Tu. Maksudnya lebih baik daripada yang kamu suka kenikmatan dunia itu yang menyebabkan kamu membunuh orang yang mengucapkan salam dan menampakkan keimanan kepada kamu. Kamu tak percaya pada dia. Tu. Ya, kamu sanggup menuduh dia seorangnya dia tadi orang yang macam berpura-pura keislamannya tadi.
Tujuannya untuk memperolehi hartanya tadi. Padahal di sisi Allah itu ada lagi bentuk rezeki yang halal, yang lebih baik lagi untuk kamu yang disediakan oleh Allah dalam syurga Allah. Subhanallah. Nah, sebab tu maka Allah Taala peringatkan, kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Sama macam Nabi kata tadi tak? Begitulah juga keadaan kamu dulu. Allah sebut dah, ingatkan mereka ni. Lalu Allah menganugerahkan nikmatnya atas kamu. Kamu dulu pun macam orang yang kamu bunuh juga. Kamu beriman, tapi kamu berada bersama kafir Mekah. Ya, kalau kamu ucap iman masa tu kamu tak selamat. Tu. Iaitu maknanya keadaan kamu dahulu sama seperti keadaan orang yang merahsiakan dan menyembunyikan keimanan mereka daripada kaumnya. Seperti yang disebutkan hadis-hadis yang kita dengar tadi. Baik, baik, sebab itulah kalau kita tengok dalam surah Anfal, Allah ceritakan di sahabat masa di Mekah dah. Wadhkuru id antum qalilum mustad'afuna fil ard. Ingatlah ketika kamu sedikit dan lemah di atas muka bumi, itu di Mekah dulu. Kamu sembunyikan iman kamu. Orang tadi pun dia sembunyikan iman dia sebab apa? Sebab dia tak mampu nak zahir, nak tunjukkan iman di hadapan kaumnya yang masih lagi syirik ni. Baik, sebab itulah Allah kata kadzalika kuntum min qablu. Begitulah juga keadaan kamu dahulu. Allah kata dahulu kamu, hai sahabat, itu Mikdad tadi tak? Kamu juga macam tu juga. Kamu beriman. Kalau orang kafir tahu kamu beriman, dia pun akan bunuh kamu juga dulu. Allah Akbar. Sebab tu Allah Taala sebut, nampak dah Allah berulang, fatabayyanu. Maka telitilah, selidiklah. Selidik dulu. Supaya kamu pastikan kebenaran tadi. Allahu Akbar ya. Jadi sebab tu kalau kita lihat perkataan tabayyanu ni dalam ayat sama Allah sebut 2 kali tadi. Tabayyanu ya. Selidiklah terlebih dahulu. Sebab itulah juga dalam surah Munafiqun Allah sebut dah. Ya ayyuhallazina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai yang beriman, jika datang seorang fasik yang kamu tak kenal, bawa satu berita, fatabayyanu, selidik dulu, betul ke tak? Tu yang dia hujung-hujung jari tu semua mana kenal dia pun, orang yang bercakap dalam tu. Tu kena pastikan ya. Tadi bulan puasa pun puasa tapi duk tanggung dosa sekali. Jangan duk layan benda tu ya. Tu. Baik, sebab Allah katakan tadi fatabayyanu, selidik terlebih dahulu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah bagi peringatan ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apa yang kamu buat tu Allah tahu. Tu. Jadi kata Sa'id bin Jubair, ini merupakan peringatan dan ancaman. Walaupun orang Islam sekalipun. Sebab perbuatan sahabat tadi apa? Bunuh orang yang menyebut kalimah syahadah. Dengan andaian katanya apa? Orang ni nak selamat pada dia. Nak selamat pada dia. Dan bersama orang tadi ada kambing. Ini akan kambing. Tapi kalau dalam buku taklim tu Mikdad juga. Tapi tu disebut dalam peperangan tak sebut pun kambing. Biasanya apa dalam peperangan mestilah orang kafir pun mereka ada hartanya juga. Tu samalah. Jadi begitulah ya. Allah Taala kritik sini supaya kita ni janganlah sampai kita sanggup bunuh seorang itu sebab nak harta ni. Nak harta ni. Sedangkan orang tadi juga orang yang beriman. Tu ya. Sebab itulah muslimin dan muslimat yang Allah Taala, ingatlah kita ni seorang Islam, sama Islam. Malah kita dengan orang kafir pun bukan kata kita boleh bunuh begitu-begitu saja, tak boleh. Sebab tu orang kita silap. Dia kata apa? Kita ni kalau hutang dengan orang Islam wajib bayar. Kalau hutang dengan orang bukan Islam tak bayar pun tak apa. Pandai dia pula buat hukum sendiri. Hukum Allah Taala tak. Ya, hutang semua kena bayar belaka. Begitulah dalam cerita kita tadi. Allah sebut fatabayyanu. Selidik dahulu, carilah kebenaran, cerita hak betul. Jangan kamu ni mengikut perasaan kamu. Sebab zaman dulu tu ada harta qadimah, harta rampasan kan. Jadi kemudian maksud dia sebab nuzul dia banyak banyak cerita dia. Hak yang kambing ni pun betul juga sebab ada banyak cerita juga. Hak dalam peperangan pun ya juga. Dalam peperangan pun ya juga. Bagaimanapun kalau kita ambil sini sebab Allah kaitkan dengan apa?
harta ghanimah. Harta ghanimah. Janganlah orang Islam tadi bunuh orang yang berada bersama orang kafir tadi sedangkan mereka beriman kerana nak dapatkan harta rampasan tadi. Allah kata apa? Harta yang Allah sediakan untuk orang beriman lebih baik. Lebih baik, lebih kekal lagi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Jadi kita muslimin-muslimat, hal ini kita berlaku pada zaman sahabat ini sebagai apa? Sebagai teguran kepada kita yang kemudian ini dan juga sebagai peringatan. Kita sekarang tak perang. Ni bulan puasa nak perang nafsu ya. Jadi harta ghanimah kita ada bulan Ramadan. Harta ghanimah, harta rampasan iaitu apa? Buat banyak amal ibadat Allah gandakan. Itu ghanimah dia. Yang fardu digandakan 70 kali ganda kan. Yang sunat pahalanya sama yang fardu. Allahu akbar ya. Mana dapat ya. Jadi itulah bulan Ramadan kita boleh bagi masa kita untuk datang masjid ya, untuk kita islah diri kita, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Di luar Ramadan pun sama aja. Ya, muslimin-muslimat. Jadi bulan Ramadan ini sebagai dipanggil madrasah tarbiyah. Kita nak belajar betul kena pergi madrasah tak, kena pergi pondok sebagainya, nak belajar ilmu. Tapi dalam bulan Ramadan, madrasah tarbiyah tu Allah Taala nak tarbiyah kita, jaga diri kita. Cuba tengok, jaga semua anggota kita, semua jadi baik belaka. Nak perasaan malas nak buat amal ibadat pun mana? Nampak? Hilang. Jadi rajin buat amal ibadat. Tapi Allah Alam lah sekarang ni ramai lagi tak untuk 10 terakhir ni. Jangan pula 10 terakhir ni semakin meredum. Sepatutnya semakin hebat. Sebab tu Nabi SAW 10 akhir Ramadan maka Nabi SAW lipat gandakan berbanding pada awal dan juga pertengahan. Sebab di antaranya untuk mencari Lailatul Qadar. Tu ya. Jadi mudah-mudahan semoga kita ini masih lagi konsisten. Dalam bulan Ramadan kita jadi baik, boleh kita jadi orang yang dekat diri kepada Allah. Di luar Ramadan pun ingatlah sama. Jangan kita menjadi hamba Ramadan. Ingat tu istilah hamba Ramadan. Bulan Ramadan saja jadi orang juru, jadi orang baik untuk buat amal ibadat. Di luar Ramadan kadang-kadang tak nak. Bukan kadang-kadang tak ada. Kena konsisten istiqamah jadi insya-Allah kita sekarang itu dahulu. Dan insya-Allah selepas ni pun kita nak sambut raya dah kita Ini hari ni anak hujung minggu kita kan. Nampak nanti sampai pada hujung habis ni dah nak raya dah. Tu. Mana peluang kita? Ada seminggu lagi. Peluang kita untuk buat amal ibadat, untuk kita banyak bermuraqabah. Bermuraqabah kepada Allah Taala dah semakin pendek dah. Jadi gunakanlah waktu-waktu sisa ini ke jalan yang lebih lebih baik, lebih cemerlang daripada yang awal lagi InsyaAllah mudah-mudahan Allah Taala beri taufik kepada kita apa kita dengar pada pagi ini dapat jadi panduan kepada kita. Dalam slot lepas dan slot ini kita dengar itu tentang masalah pembunuhan itu dalam bab kitab jenayah tapi sini pembahasan kita taklah panjang sangat sebab kita, saya tak ambilkan masalah fiqh yang mendalam. Kalau tidak dia akan jadi lebih panjang. Itu kena belajar dalam kitab-kitab fiqh tadi. Tapi walau macam mana pun kita dah nampak gambaran itu yang berlaku dalam istilah masalah pembunuhan. Ada 3 perkara Ada 3. Dan 3-3 itu semuanya kita kena jauhi belaka. Dan semua itu ada apa? Ada kafarahnya. Kafarahnya ada denda dia tu ya. Mudah-mudahan Allah Taala beri taufik kepada kita. Perkitaran ini dapat jadi panduan untuk kita amalkan, dapat warga kepada yang lain Jadi saya ucapkan selamat hari menyambut Aidil Fitri. Aid Mubarak, kullu amin wa antum bil khair Jadi sekiranya ada kesilapan, salah silap itu daripada saya, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala daripada Allah Taala saya minta keampunan, minta keampunan kepada Allah Taala dan juga kemaafan daripada para jemaah sekalian yang baik semua datang kepada Allah Taala, kelemahan itu daripada saya sendiri. Walahuna aqulu qouli hadza astaghfirullah lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.